Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi kita kali ini dengan topik yang baru, iaitu macam mana nak tahu hutang si mati. Rasulullah SAW pernah bersabda, jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sehingga dilunaskan hutang baginya. Hadis riwayat Tirmizi 1079. So dekat sini kita boleh nampak betapa pentingnya untuk hutang dilangsaikan sama ada sewaktu hidup ataupun selepas meninggal dunia. Bayangkan jika anda berada di situasi di mana anda meninggal dunia dan hutang anda belum langsai lagi. So siapa yang akan bayar hutang-hutang tersebut? Dan adakah waris kita mengetahuinya? So hutang dunia, hutang akhirat. Dan melalui pengalaman saya, ada banyak sangat kes yang saya jumpa di mana kematian telah berlaku bertahun-tahun dan hutang masih belum dilangsaikan. Dan pusaka masih lagi di bawah nama arwah ataupun nama si mati. So dalam hal ni, sebagai waris, apa yang boleh kita buat? Dan juga yang paling penting, apa yang kita boleh tolong si mati? Kebanyakan kes yang saya handle, hutang yang biasa adalah seperti hutang rumah, hutang kereta, hutang kad kredit, pinjaman peribadi, pinjaman koperasi, pinjaman pelajaran, MARA, JPA, PTPTN. So itu semua adalah hutang-hutang yang biasa kita ada, dan ianya adalah hutang dunia. Bagaimana dengan hutang akhirat? So hutang akhirat adalah merujuk kepada seperti haji yang belum ditunaikan, so nak buat badal haji, and then zakat, fidyah. So kadang-kadang macam kes fidyah tu, di mana si mati ni dia sakit kerana dia meninggal kerana sakit. So dia terlantar sakit di mana dia tidak boleh berpuasa di bulan Ramadan. So apa yang boleh dilakukan oleh waris? Dia dah tahu si mati ni tak dapat nak berpuasa, jadi dia boleh merujuk kepada lembaga zakat untuk mengetahui kadar fidyah yang perlu dilangsaikan oleh si mati. Itu salah satu cara untuk kita menolong si mati. Okey, bagaimana nak tahu si mati ni ada hutang? Okay. So kalau misalnya si mati ni meninggal dunia dengan meninggalkan dokumen bertulis seperti wasiat, tak ada masalah. Kenapa saya kata tak ada masalah? Sebab dalam wasiat tu memang dah terkandung salah satu konten mengatakan pasal declaration berkenaan dengan hutang piutang. So dekat sini si mati dah bagi tahu semua hutang-hutang piutang yang dia ada. So ianya memudahkan pihak waris untuk mengetahui di mana hutang, berapa banyak dan sebagainya. Dan wasi atau pentadbir akan menjalankan tanggungjawab untuk membayar hutang tersebut. Tapi kalau misalnya si mati ni tak ada dokumen wasiat, waris perlu pergi buat tuntutan pusaka. So berkenaan tuntutan pusaka, anda semua boleh check link di bawah. So bila waris buat tuntutan pusaka, so akan dapat surat kuasa. Surat kuasa tu waris boleh pergi ke bank negara untuk dapatkan maklumat hutang si mati. So dengan maklumat hutang si mati tu, waris boleh pergi terus kepada mana-mana bank di mana si mati ni berhutang. So kalau ada 5 bank, waris memang kena pergi 5 bank untuk langsaikan segala hutang piutang si mati. Okay. So bila dah dapat maklumat hutang, dah boleh pergi ke bank semua, so sekarang ni macam mana pula nak bayar hutang-hutang si mati tadi tu? So sebenarnya ada cara-cara dia yang mengikut priority. Pertama sekali, hutang si mati ni perlu dibayar dengan wang pusaka si mati. So apa sahaja aset yang ada, so akan digunakan untuk bayar hutang si mati. Yang kedua, kalau sekiranya cash tidak mencukupi tetapi dah ada aset seperti rumah atau tanah, so aset tersebut perlu dijual untuk dapatkan duit atau cash dan bayar hutang si mati. Dan mungkin juga akan ada senario di mana si mati tidak cukup cash ataupun aset untuk bayar hutang. Dekat sinilah peranan seorang waris sangat penting, iaitu mengambil tanggungjawab membayar hutang bagi pihak si mati. Hutang adalah perkara wajib yang dilangsaikan semasa hidup dan selepas meninggal dunia. So, kita sebagai waris perlu memastikan bahawa hutang si mati akan langsai secepat yang mungkin. Rasulullah SAW pernah bersabda, diampunkan semua dosa bagi orang yang mati syahid kecuali jika dia masih berhutang kepada manusia. Hadis riwayat Muslim 1886. Kesimpulannya, korang semua kena buat wasiat.
Okay? Sebab dalam wasiat tu dia akan mention pasal hutang-hutang yang perlu dilangsaikan selepas kita meninggal dunia. Dan korang kena ingat, wasiat tu bukan pasal kita nak bagi kepada waris yang masih hidup. Actually wasiat tu adalah to protect diri kita supaya apa saja yang kita ada akan hutang yang kita ada akan dibayar. So kalau ada lebihan tu barulah pergi kepada hukum faraid atau pergi kepada waris kita. So jangan sekali-kali fikir bahawa wasiat tu adalah untuk bagi kepada waris. Sebenarnya adalah untuk protect diri kita, supaya kita tak jadi macam cerita yang saya golongan yang tadi saya beritahu, lama meninggal dunia bertahun-tahun, hutang tak terbayar lagi. So korang semua at least mesti kena ada wasiat untuk protect diri kita dan supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Dan sehingga kita berjumpa lagi, seperti biasa, sila layari link di bawah harta kita dan insya-Allah kita berjumpa lagi. Bye.